ya. Okay, ini contoh. Okay, kalau nanti kalau apa ni, kalau you nak buat projek nanti you kena tahu lah macam mana nak guna benda ni. Okay, so untuk in detail saya bawa kepada satu lagi. Saya pergi ke di nampaknya. Okay, sekarang ni kat screen all keluar apa? Keluar apa? Keluar web browser. Web browser. Nampak tak dekat apa? Dekat YouTube ni, you type lah create Java Swing, sebab kita gunakan Swing ya. Kita gunakan Swing, create Java Swing GUI in NetBeans. Nampak? So you boleh belajar lah, banyak video ni. Banyak video ini dalam Indie. Okay, Java Swing GUI. Banyak ni, you all boleh study. Okay, itu yang saya boleh ajar you all lah secara introduction. Okay, okay, boleh faham lah? Boleh faham tak? Mana dia? Okay. So kalau you all nak buat katakan apa yang nak buat? Contoh contoh apa? Dah habis lah. Hello? Oh. Yes, sir. Ingatkan dah time out lah. Okay, ini contoh lah. Tapi yang paling penting adalah kita tengok apa ni? Test GUI yang kita buat ni. Sekarang ni keluar test GUI kan? Keluar tak test GUI? Yes, Okay. Okay, sekarang ni kalau nanti untuk kita nak buat event handling nanti, okay, event handling kalau kita tekan button apa yang terjadi? So you all kena apa ni? Kena concern dengan variable. Okay, variable terutama pada text field, kemudian text area. Sebab kalau label kita takkan apa ni? Kita takkan dapatkan nilai pada label, kita akan dapatkan nilai pada text field. Okay, kita akan dapat nilai pada text field. Okay, sekarang ni kita just play around with the what? With the ni. Contoh katakan kita buat satu lagi macam you punya project kan? You punya project. Okay. Okay, sekarang ni saya tunjuk satu lagi benda berkenaan dengan apa ni? Okay, saya nak bawa ke you all, nak bawa ke slide ni. Okay, yang ni. Sekarang keluar apa sekarang? Slide. Okay. Ini penggunaan panel ni. Kalau sudah yang lama-lama dulu, awal-awal tahun 2000, dia orang kena coding 100%. Okay, untuk GUI. Tapi sekarang you all ni, saya diberitahu you all ni hanya menggunakan konsep drag and drop. Okay, tapi dalam exam, you all tak ada exam lah. Kalau projek nanti, kalau dalam exam you all kena apa ni, akan tanya soalan berkenaan dengan event handling. Tapi sekarang saya tak ajar lagi. Okay, ini adalah apa ni kita panggil sebagai? Okay, saya nak ajar ni dulu lah. Sekarang ni kita tengok panel. Panel ni kita tak nampak. Panel ni dia tak akan kelihatan seperti mana kita buat label, text field, text area, button. Dia tak akan nampak. Tapi dia berdasarkan kepada you punya imajinasi. Nampak? Imajinasi. Okey. Bagaimana you nak layout? Nanti kita akan cuba translate ke dalam NetBeans, tool NetBeans. Tengok. Sekarang dalam Windows ni, frame ni kita ada panel. Okey. Kat mana dia tunjuk? Ini sebagai you all punya pengetahuan lah. Okey. Oh Allah. Besar, kecil. Okey, cantik.
Okey. Sekarang ni tengok ah. Okey, saya tunjuk ah. Ini kita mengangkat yang kedua. Okey. So kenapa kita menggunakan java.awt? Sekarang ni keluar slideshow ke Azmira? Ya, sir. Okey, sekarang ni kenapa kita gunakan Java AWT? Sebab dalam package Java AWT kita nak gunakan kelas container, kita nak gunakan kelas border layout. Border layout ni dia bersama dengan flow layout, grid layout. Okey, so border layout dengan container buat dalam package java.awt. Kenapa kita gunakan java.swing ni? Kenapa kita perlu import? Sebab kita nak menggunakan jpanel, kita nak menggunakan jlabel, jtextfield, jtextarea, jbutton. Semua komponen ni berada dalam package java.swing. Okay, so that's why you guna import. Okay. Sekarang ni kita tengok. Super using panel in JFrame. Okay, ini using panel in JFrame ni adalah dia punya apa ni? Dia punya tajuk dekat bar. Okay, saya ulang. Super, okay, using panel in JFrame ni adalah tajuk pada apa? Pada bar kat sini, tajuk sini. Kemudian container, okay, sebab bila kita gunakan frame, kita kena dapatkan content pane. Content pane apa di content pane? Saya ulang baliklah. Ni yang content pane ni. Dalam content pane adalah bila you create window, you kena dapatkan content pane, get content pane. Kalau tak ada content pane tak boleh. Kalau you buat full coding lah. Tapi kalau you guna tools tidak ada masalah, you tak boleh risau benda tu. Kemudian so that's why dia buat container ctr get content pane. CTR ni lah variable daripada container class. Okay, container, okay, ctr get content pane. Okay, so you dapatkan you dah dapat content pane. Kemudian okay, saya ada lagi 10 minit. Okay. Kemudian ctr.set layout. Okay, set layout so digunakan border layout. Kenapa border layout? Sebab kita nak letak yang panel pertama letak di bahagian north, panel yang kedua kita nak letak bahagian center, panel yang ketiga kita nak letak pada panel south. Sebab kalau border layout dia ada apa ni, north, south, center, west dengan east. Itu tengok layout yang you all nak gunakan. Okey, kemudian okey, itu dengan border layout sebab saya ulang tadi, saya nak letak panel pertama di bahagian north, panel kedua di bahagian center, panel ketiga di bahagian south. Okay, jpanel. Ini penggunaan jpanel. Jpanel you tak akan nampak jpanel. Dia tak seperti mana you buat label, text field, text area, button. Semua tu you boleh nampak, tapi jpanel tak boleh nampak. So you kena imaginekan benda tu. Jpanel, panel top. Okay, ni panel top, panel bahagian atas yang you akan letak pada bahagian north. Okay, jpanel, panel top equal to new jpanel. Kemudian you akan masukkan panel top ni ke dalam content pane. Nampak CTR ni datang daripada content pane. So you akan masukkan panel top dalam content pane dan you akan letak memandangkan layout bagi content pane adalah border layout. So you kena tentukan panel top you akan letak pada bahagian north. Okay, north. Kemudian dalam sekarang ni you dah masuk panel top ke dalam content pane. Sekarang ni dalam panel top benda apa yang you nak masukkan? Kalau ikut di sini you nak masukkan label dengan text field. So you buat label, kemudian you buat text field. So label text field ni you akan masukkan ke dalam label dan text field you akan masukkan ke dalam panel top. Tapi you kena ingat label ni adalah panel ni adalah container. So kalau container you kena set layout untuk panel. Nampak? Okay, panel top.set layout new flow layout. Okay, you nak susun daripada bahagian tengah. Okay, new flow layout. So by default dia akan susun komponen dalam panel top ni secara centralized. Okay, so panel top.add. Okay, so you masukkan label dalam panel top, so you masukkan text field dalam panel top. Okay, so di sini ada dua container yang you kena ingat. Satu container namanya frame, satu container namanya panel. Okay, so bermaksud kalau ikut daripada peringkat bawah ke atas,
dari bawah peringkat bawah ke atas, you akan masukkan komponen label, you akan masukkan komponen label dan juga text field ke dalam panel, dan you kena masukkan panel top ni ke dalam content pane. So ada dua level. Dia sama juga seperti ni bahagian tengah. Okey, ini selesailah. Ini bahagian panel bahagian tengah. J panel, panel mid bahagian tengah ataupun center, ikut tunu J panel. Kemudian tengok. Kemudian you akan masukkan panel mid ni ke dalam content pane. Setiapnya daripada content pane, you akan masukkan panel mid ni ke dalam content pane, dan you akan tempatkan di bahagian center. Okey, ini bahagian nose, ni bahagian center. Kemudian satu lagi, bila melibatkan panel, you kena set dia punya layout. Sebab panel adalah container. Set layout, panel mid set layout adalah new grid layout. Grid layout. Kemudian dalam panel mid, you nak masukkan text area. So you create button text area. Kemudian you masukkan button, you akan masukkan komponen text area ke dalam panel mid. Dia sama macam itulah keadaannya. Okay, saya ulang balik kalau menggunakan panel, kalau menggunakan full coding, first kali you kena, untuk yang kita ambil daripada generalize kepada specialize. Okay, pertama kali you kena adakan frame. Selepas adakan frame, kemudian you kena dapatkan content pane. Okay, untuk frame. Kemudian kena set layout untuk content pane. Okay, kena set layout untuk content pane. Kemudian bila you ada panel, you create panel. Kemudian masukkan panel ke dalam content pane, dan panel tu sendiri ada container, you kena set layout. Lepas tu you buatlah komponen apapun yang nak dimasukkan ke dalam panel, dan masukkan komponen yang lain seperti label text field ke dalam panel top. Sama juga macam yang ini. Okey, yang ini. Okey, sekarang ni panel bottom. Panel bottom you create J panel. Okey, kemudian you masukkan panel bottom ke dalam content pane, ke dalam frame. Okey, kemudian tentukan layout bagi panel. Tentukan layout bagi panel di mana? Ni, panel bottom. Ni panel bottom ni. Dot set layout. So gaya layoutnya adalah gunakan flow layout. So dalam panel bottom ni, apa komponen yang you nak masukkan? You nak buat dua button. Satu button send, satu button cancel. So you create dua button. Kemudian you masukkan button 1, button 2 ni yang merujuk kepada button send, button cancel ni. Masukkan button send dan button cancel ke dalam panel bottom. Itu dia konsep dia. So you akan dapat berikut. Okay, so ini adalah panel top. So panel top. Okay, panel top you akan tempatkan pada nose. Ini adalah panel mid, you akan tempatkan pada center. Ini adalah panel bottom, you akan tempatkan pada south. So pada panel top, layoutnya adalah flow layout. So you akan tempatkan label dan juga text field. Ini dalam panel mid hanya ada satu, iaitu text area. Okay, so you gunakan grid layout. Okay, ini panel top ni, panel bottom ni. Dalam panel bottom ni kita akan set layout sebagai flow layout, dan dalam panel bottom ni kita ada dua komponen, iaitu button send dan button cancel. So kita akan masukkan dalam panel bottom. Itu ya. Okey, inilah berkenaan dengan ni. Nanti saya akan tunjuk dengan menggunakan dengan menggunakan tool. Okey, kita berhenti setakat dulu. Lagi kejap lagi saya akan invite you all in. Okey, sebab masa tinggal lagi 2 minit. Okey, itu sahaja. Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera dan selamat tengah hari. Okey.